Nabila binti Khairul Hairi. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya ucapkan kepada para panel hakim yang arif lagi bijaksana, guru-guru dan rakan-rakan yang dikasihi. Si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan si luncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan. Siapa pula yang leka menyanyi tu? Nak tahu jawapannya? Dengarkanlah kisah si luncai. Perutnya buncit tetapi pandai. Di negeri Indrapati tinggallah seorang pemuda yatim piatu bernama si luncai. Si luncai berwajah hodoh, perutnya buncit, manakala punggungnya pula tonggek-tonggek. Kasihan si luncai, dia sering dihina kerana wajahnya yang hodoh itu. Ish. Tak baik kan kawan-kawan menghina sesama manusia? Walaupun si luncai seorang yang serba kekurangan, dia seorang yang pintar dan ringan tulang. Si luncai teringin menghadap Maharaja Isin. Suatu hari, dia terus menyelinap masuk ke dalam istana. Tatkala luncai sampai di balai penghadapan, Maharaja Isin sedang mencukur rambut. Tanpa berlengah, luncai terus menghadap Maharaja Isin. "Siapakah kamu, wahai anak muda?" tanya Maharaja Isin kepada si luncai. "Ampunkan Patik, tuanku. Nama Patik Luncai. Patik datang dari sebuah kampung di hujung negeri ini. Tujuan Patik kemari adalah untuk melihat-lihat di kawasan istana tuanku," sembah si luncai. Maharaja Isin tidak berkata apa-apa. Baginda terus bercukur. Luncai menundung Maharaja Isin dengan bersungguh-sungguh. Perhatiannya tertumpu kepada kepala Maharaja Isin yang botak dan gondol. Tiba-tiba dengan tidak semena-mena, luncai menangis teresak-esak. Kian lama tangisannya kian kuat sehingga menarik perhatian Maharaja Isin. Mengapa kau menangis, luncai?" tanya Maharaja Isin dengan penuh kehairanan. Ampunkan Patik, tuanku. Tidak perlulah Patik beritahu mengapa Patik menangis. Sebab nanti tuanku akan berhutang kepada Patik, sembah si luncai dengan tergagap-gagap. Maharaja ini terus mendesak luncai supaya memberitahu mengapa dia menangis. Akhirnya, luncai pun memberitahu dia menangis kerana melihat kepala Maharaja Isin yang botak dan gondol itu seperti kepala arwah ayahnya. Demi mendengar kata-kata si luncai, wajah Maharaja Isin menjadi merah padam. Baginda amat murka. Baginda bingkas bangun dan memanggil pengawal-pengawalnya supaya menangkap si luncai. "Tangkap si berdebah ini, masukkannya ke dalam karung, kemudian buangkannya ke dalam laut. Biar dia mati dimakan jerung," titah baginda. Belajar mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar kenduri. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Pengawal-pengawal itu terus menangkap si luncai, lalu dimasukkan ke dalam guni. Mereka membawa luncai ke muara sungai dengan sebuah perahu. Tetapi baru saja mereka berkayuh, tiba-tiba luncai yang berada dalam guni berkata, "Aduhai pengawal yang budiman, bolehkah tuan hamba berikan sebiji labu kepada hamba?" Mendengar permintaan luncai,
Pengawal itu berasa hairan, lalu bertanya, mengapa Loncai mahukan sebiji labu? Loncai memberitahu, jika dia memeluk labu, dia berasa seolah-olah memeluk ibunya. Oleh sebab bersimpati kepada Loncai, ketua pengawal menyuruh anak-anak buahnya mengeluarkan Loncai dari guni itu, lalu diberikan sebiji labu yang digunakan untuk mengisi air minuman mereka. Pengawal itu terus berkayuh menghala ke muara sambil menyanyi. Dayung, dayung, dayung sampan mudik ke hulu. Si Loncai, si Loncai, si Loncai, si Loncai, peluklah labu. Loncai duduk di tengah-tengah perahu, asyik memeluk labu dengan erat, seolah-olah memeluk ibunya. Tiba-tiba, Loncai mendapat satu akal. Dia mengajak para pengawal itu menyanyikan sebuah lagu. Loncai menyebut, si Loncai terjun dengan labu-labunya. Lalu para pengawal menyahut, biarkan, biarkan. Begini lagunya kawan-kawan. Si Loncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Si Loncai terjun dengan labu-labunya. Biarkan, biarkan. Semakin lama nyanyian mereka semakin rancak dan mereka begitu asyik sekali. Akhirnya Loncai terjun ke dalam sungai. Jurumudi di perahu itu ternampak Loncai terjun ke dalam sungai, lalu memberitahu rakan-rakannya, si Loncai terjun dengan labu-labunya. Dengan serentak, pengawal-pengawal itu menjawab, biarkan, biarkan. Jawapan itu menyebabkan jurumudi itu mengulangi kata-katanya. Namun, pengawal-pengawal itu menyahut, biarkan, biarkan. Akhirnya, jurumudi itu naik nada lalu bertempik dengan lantang, memberitahu Loncai sudah terjun ke dalam sungai. Kali ini barulah pengawal-pengawal lain menyedari apa yang telah berlaku. Mereka berhenti menyanyi lalu sama-sama menoleh ke bahagian tengah perahu. Ketika itu Loncai sudah tiba di tebing, maka terselamatlah si Loncai dari mati lemas di dalam sungai. Ya kawan-kawan, apabila menghadapi sebarang masalah, berfikirlah sebelum menyerah kalah. Kata orang, apa guna ada celepah jika celepah kusam warnanya? Apa guna ada pada rupa jika tumpul akal fikirnya? Berfikir itu pelita hati, panduan hidup di dunia ini. Sampai jumpa lagi. Sekian, terima kasih.